Demikianlah tadi persembahan nyanyian daripada saudara Amin dengan tajuk lagunya Lancar Kuning. Sekali lagi kita berikan tepukan yang paling gemuruh. Siri berlipat, Siri Pinang, Siri dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Yang berhormat Tuan Khairuddin Abu Hanifah, Pengurusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri Perak. Yang berusaha Profesor Dr. Nur Khalid Salimin, Timbalan M-Chancellor Dewan Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berusaha Profesor Mahathir Dr. Muhammad Izwan Syaril, Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat UPSI. Yang berusaha Profesor Mahathir Dr. Syed Ismail Syed Muhammad, Pengetua Kolej Aminuddin Baki. Encik Muhammad Zafir Muhammad Saman, Penasihat Gerakan Mahasiswa Perak. Saudari Siti Fairuz Waliza Ejahar, Pengarah Program UPSI Leaders Colloquium 2023.
pengetua-pengetua Kolej Kediaman, pengarah-pengarah pusat tanggungjawab, barisan jawatan kuasa Sekretariat UPSI Leaders Colloquium 2023, para peserta, seterusnya sidang hadirin sekalian. Seterusnya, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berusaha Profesor Dr. Nur Khalid Salimin, Timbalan Nem Chancellor Dewan Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sahabat Ibu Kandung Suluh Budiman, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, dapatlah kita bersama-sama pada malam yang bahagia ini. Yang bahagia, yang berhormat Tuan Khairuddin Abu Hanifah, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Perak. Adik-adik, kita berikan tepukan yang paling gemuruh. Kita dimaafkan YB sangat sibuk sebab urusan dari pagi tadi membawa sampai ke malam, baru balik dari kawasan terus ke Tanjung Malim. Terima kasih YB kesediaan untuk hadir kali berapa banyak kali dah ke UPSI. Kehadiran YB sangat-sangat kami alu-alukan. Untuk makluman adik-adik, YB merupakan seorang alumni UPSI. Yang berusaha Prof. Hadia Dr. Muhammad Izwan Syahril, pengarah bahagian komunikasi korporat UPSI, kita berikan tepukan. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Said Ismail Said Muhammad, Pengetua Kolej Aminuddin Baki, kita berikan tepukan paling gemuruh. Bagi program Fungsi Leaders Colloquium pada tahun ini. Yang berusaha Encik Muhammad Zafir Muhammad Saman, Penasihat Gerakan Mahasiswa Perak, kita berikan tepukan. Bangun Zafir, dia banyak kenal. Ini Zafir ni. Alumni UPSI sekarang berkhidmat di Pusat Alumni. Saudari Siti Fairuz Rohaliza Ejaha, pengarah program Fungsi Leaders Colloquium 2023, kita berikan tepukan gemuruh. Pengerusi Majlis Pengarah di bawah Jabatan Dewan Pelajar dan Alumni, Profesor Madya Dr. Mazuki Yasin, kita berikan tepukan. Bersama barisan pengarah di bawah PTJ HEPA, kita berikan tepukan. Ada pengarah pusat konseling, ada pusat alumni, ada pusat kebudayaan, ada pusat Islam, ada. Terima kasih. Barisan pengetua-pengetua kolej, kita berikan tepukan. Ada Datuk Gani kolej. Barisan timbalan dekan HEPA, kita berikan tepukan. Saya lupa Dr. Sakinah Pusat Ulu Albab tadi. Okay. Barisan staf Jabatan Dewan Pelajar dan Alumni pada malam ini ada di mana? Mana staf HEPA? Okey, ada. Okey, terima kasih datang. Barisan Jawatankuasa Sekretariat Fungsi Leaders Colloquium 2023, kita berikan tepukan. Para peserta pada malam ini dan juga sehinggalah 1 hari bulan, kita berikan tepukan gemuruh. Dan dimaklumkan malam ini penghuni-penghuni KAD beramai-ramai hadir di sini. Okey, berikan tepukan untuk ada Susi, tepukan gemuruh. Mana Pak Lapis? Mana KZ?
UKH? Ada sikit. Okay. Mana KAS? Mana UKLK? Masih kat mana lagi? Ada yang saya tertinggal? Ha? Mana KAB? Terlebih dahulu, izinkan saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada tetamu kehormat kita, YB Tuan Khairuddin, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi Belia dan Sukan atas kesediaan YB untuk bersama-sama merasmikan Majlis Perasmian Pembukaan UPSI Leaders Colloquium 2023 pada malam ini. Seperti yang mana kita sedia maklum, YB sendiri mempunyai jadual yang sangat padat, sangat penuh sepanjang minggu. Namun beliau dapat melapangkan demi ibu kandung Sulu Budiman dapatlah juga bersama-sama bersama kita pada malam ini. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada YB. Para hadirin sekalian, buat pengetahuan hadirin, program malam ini mencipta objektif melangkahkan sejarah, di mana ia akan menjadi satu program pengucapan awam terpanjang dalam rekod selama 36 jam tanpa henti. The longest non-stop public speaking event yang bertemakan kepimpinan ini insya-Allah akan disertai lebih 250 orang peserta dari UPSI, dari UiTM Shah Alam, dari UUN, dari UKM, dari UMP, dari UPM, dari UNISA, dari sebuah sekolah di pokok sana, serta sekolah-sekolah yang berhampiran di UPSI Tanjung Malim. Ini adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi aspek kepimpinan dari dalam diri individu mahasiswa UPSI dan juga belia di dalam negeri Perak terutamanya. Sememangnya tidak dinafikan, UPSI mempunyai sejarah gemilang yang bermula 100 tahun yang lepas. Dan di sinilah lahirnya pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan, yang memperjuangkan negara kita Malaysia sekarang ini. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mewarisi sejarah yang panjang ini kepada pelajar-pelajar UPSI agar mendapat kepimpinan sepanjang pengajian mereka di UPSI khususnya. Untuk para pemimpin muda yang berada di dalam dewan ini, janganlah takut untuk mengorak langkah ke hadapan menjadi pemimpin. Gunakanlah platform yang terbaik seperti event pada majlis malam ini sebagai tempat kepada kita semua untuk bersuara dan beradu idea solusi dalam kita membina negara kita bersama. Di mana pun kita berada, kita semua memiliki peluang untuk mempengaruhi dan membawa perubahan positif. Mulailah dengan menjadi contoh yang baik, berkomunikasi dengan jelas dan memotivasikan orang lain menuju kejayaan bersama. Dengan pengalaman-pengalaman yang ditimba sepanjang 4 tahun pengajian di UPSI, bersama-sama marilah saya menyeru kepada adik-adik untuk mencari roh guru. Untuk mencari roh guru supaya kita dapat menyelami, menjiwai hasrat cita-cita murni anda sebagai seorang guru yang cemerlang insya-Allah. Gunakanlah platform apa juga program yang ada dilaksanakan di UPSI untuk anda menjadi cikgu yang benar-benar guru, yang benar-benar cemerlang, yang benar-benar berkualiti untuk masa yang akan datang. Para hadirin sekalian, saya tak berhasrat untuk bercakap panjang sebab kita nak memberi laluan kepada YB untuk menyampaikan amanat dan hasratnya kepada pelajar-pelajar UPSI. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya terlebih dahulu merakakan jutaan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada YB Tuan Khairuddin kerana sudi menghadiri majlis pada malam ini dan sekaligus dapat merasmikan majlis pembukaan serta menyaksikan bermulanya
UPSI Leaders Colloquium 2023. Diharapkan majlis ini mampu menghasilkan impak yang baik terhadap pentingnya keberkesanan kepimpinan, terutamanya kepada golongan media, golongan belia di negara ini, khususnya di UPSI. Sekalung tahniah kepada semua urusia yang terlibat dalam UPSI Leaders Colloquium 2023 ini. Semoga hasrat untuk mendapatkan memecahkan rekod Malaysian Book of Record tercapai, insya-Allah. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi. Mada dihulur, sembah diberi, kata perasmi, hajatnya kami. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Tuan Khairuddin Abu Hanifah, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Perak, untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmikan program UPSI Leaders Colloquium 2023. Majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Perak Sejahtera 2030. Salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada anda pengacara majlis Yang Mulia Profesor Dr. Nur Khalid bin Salimin, Timbalan Naib Chancellor, Ahli Waris Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris, Yang Mulia Profesor Madia Dr. Muhammad Izzuan Syahril, Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat UPSI, Yang Mulia Profesor Madia Dr. Syed Ismail bin Haji Syed Muhammad, Pengetua Kolej Amin bin Baki, yang dikasihi Encik Muhammad Zafir Muhammad Saman, Penasihat Rakan Mahasiswa Perak IMPK, yang Berusaha Saudari Siti Fairul Rohadiza binti Jahal, Pengarah Program UPSI Leaders Colloquium 2023, Barisan Ketua-Ketua Jabatan, Barisan Pengurusan Universiti Pendidikan Sultan Idris, Barisan Jawatankuasa Pelaksana, para hadirin hadirat yang hormati, seterusnya anak-anak peserta yang saya kasih sekalian. Yang pertama, marilah kita sama-samanya panjat syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berkumpul di auditorium utama UPSI ini dengan tujuan dan matlamat untuk sama-sama merealisasikan impian dan cita-cita Kolej Aminuddin Baki untuk mencipta Malaysian Book of Record. Tahniah dan syabas kepada UPSI Kolej Aminuddin Baki khususnya kerana dapat menganjurkan program yang saya rasa julung-julung kali diadakan di negeri Perak ini. Tahniah dan syabas. Pihak kerajaan negeri merasa teruja dengan adanya kerjasama di antara UPSI dengan gerakan mahasiswa Perak MPK ini untuk menganjurkan program yang cukup bermanfaat ini. Selaku wakil kerajaan negeri, sudah semestinya kita atau kerajaan negeri mengharapkan dengan adanya program yang seumpama ini dapat mencukil bakat-bakat pemimpin masa hadapan. Kerana pemimpin perlu dilahirkan, pemimpin perlu dikenal pasti. Cara dan kaedahnya adalah berbeza. Mungkin dengan adanya UPSI Leaders Colloquium ini, saya cukup yakin dan percaya akan mampu menonjolkan
bakat-bakat pemimpin baru. Kalau kita dengar teriakan, sorokan tadi, itulah pemimpin sebenarnya. Seperti kata Dr. Khalid tadi, golongan belia merupakan aset yang cukup penting dalam sebuah negeri dan juga negara. Mereka ini merupakan generasi penyambung kepada legasi kepimpinan negara. Saya cukup yakin dengan adanya program yang dikatakan pengucapan awam ini, non-stop 36 jam, akan tercungkillah bakat-bakat. Tak kiralah berada di universiti mana, kolej mana, sekolah mana ataupun institusi lain. Jadikanlah program yang cukup baik ini sebagai medan untuk kita memperkemaskan diri kita, khususnya dalam menyebarkan idea-idea yang bernas. Sebagai pemimpin bukan setakat pandai bercakap, tapi perlu juga mencari jalan penyelesaian. Kita sebagai pemimpin boleh cakap, boleh condemn, boleh menyalahkan pihak-pihak tertentu, tetapi apa penyelesaian yang kita buat? Apa kontingensi yang kita laksanakan untuk mengatasi isu dan masalah itu? Bermakna pada malam ini bermula pukul 11 malam hinggalah 11 pagi pada 1 Jun nanti, saya cukup yakin dan percaya seramai 250 orang ini akan mempersembahkan pengucapan masing-masing berkisarkan topik kepimpinan. Topik kepimpinan ini cukup luas. Maka saya mengharapkan 250 ini boleh mencungkil seberapa banyak berkaitan dengan kepimpinan itu. Saya juga cukup yakin dan percaya pihak perusahaan UPSI juga akan mengambil input-input yang cukup baik, input-input yang boleh diketengahkan untuk diberi kekuatan dan juga diberi peluang untuk dibuktikan. Gunakanlah ruang ini sebaik mungkin, anak-anak. Untuk jadi pemimpin bukan satu yang mudah, dan tidak boleh pemimpin itu datang dengan sendirinya. Dia perlu asuhan, perlu didikan, perlu bimbingan, perlu perhatian. Dengan adanya program UPSI Leaders Colloquium ini, saya juga yakin dan percaya inilah platform yang cukup sesuai untuk anak-anak mengetengahkan bakat kepimpinan anak-anak. Buktikan anak-anak mempunyai bakat kepimpinan yang terselah. Tak mustahil di hadapan saya ini 250 orang pada suatu masa akan datang boleh jadi sekurang-kurangnya seperti saya. Wak Ima boleh menjadi seorang Perdana Menteri. Sudah tentu Dr. Nur Khalid, Profesor Mandia, Dr. Syed Ismail akan rasa bangga kerana dengan adanya program selama ini mampu melahirkan seorang Perdana Menteri, insya-Allah. Seperti kata Profesor Dr. Khalid tadi, saya pun alumni UC. Tak pernah terfikir dalam benak fikiran saya, hati saya, suatu hari nanti saya boleh berucap di tempat saya mencari ilmu ini. Tak pernah terfikir. Saya guru biasa saja. Tapi mungkin, saya kata tadi, bakat dan kepimpinan serta takdir Tuhan menetapkan saya di sini. Itu sebabnya bila usia panggil, saya suka salah. Kalau kau penat, memang penat. Jauh, duduk di Parit. Perak ni cukup unik. Betul kali, Johor mungkin tak ada, di Parit je, Parit Jawa, Parit itu. Tapi di Perak ni, di Parit orang duduk, di Lumut pun orang duduk, di Dinding pun orang duduk, dalam air papan pun ada penginap. Itulah uniknya Perak ini. Kerana beli saya kena membalas segala apa yang USI telah beri pada saya selama ini.
Saya cukup yakin dan percaya objektif utama program ini adalah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan berjasa kepada agama kita, bangsa kita dan negara yang tercinta ini. Anak-anak kena guna ruang ini. Gunakanlah untuk percabaran fikiran. Gunakanlah untuk bertukar pandangan, bersembang pasal pendapat yang memberi keuntungan kepada institusi pendidikan dan juga belia yang berada di negara kita. Gunakanlah. Tapi janganlah pula condemn. Ucap depan ni condemn, salahkan pihak universiti, salahkan pihak kerajaan, salahkan. Jangan. Seperti yang saya sembang dengan Dr. Said tadi, boleh persoal, boleh pertikai, tapi perlu ada resolusi ataupun penyelesaian. Barulah seorang pemimpin. Kalau sangat sembang saja, condemn saja, semua orang boleh. Pemimpin ini kena ada idea, kena ada kaedah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu dan juga masalah sejagat. Bukan mudah. Saya difahamkan ada juga daripada sekolah rendah yang akan menyertai kolokium ini. Dia cukup baik. Walaupun nanti kita tak tahu, mungkin sekolah dia siapkan teks, hafal je kan. Tak apa. Itu proses pembelajaran. Untuk jadi pemimpin mesti ada proses. Proses itu berulang kali dan kekerapan juga berlaku. Ingat senang kalau cakap di depan ni, depan Profesor Madya semua ni. Saya ni guru biasa. Terpaksa bercakap dengan Profesor Madya, orang-orang hebat dalam pendidikan. Tapi kerana saya sebagai seorang pemimpin, saya gagahkan juga untuk berucap di depan mereka. Anda juga kena ada sikap macam tu. Jangan rasa rendah diri, kurang keyakinan diri. Memanglah pada awalnya rasa gelabah, tapi itu akan hilang, akan pergi seperti angin lalu apabila ada keyakinan diri. Saya difahamkan mula pukul 11 malam ni. Saya nak tengok nanti sekejap mana rupa bakal-bakal pemimpin ini beraksi. Tak ada masalah. Yang pentingnya saya nak lihat daya keyakinan itu ada. Yang pentingnya daya keyakinan itu perlu ada. Kalau daya keyakinan tidak ada, susahlah nak jadi pemimpin. Cuma di kesempatan ini saya ingin berkongsi sedikit tips ataupun mungkinlah teknik-teknik untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Yang pertama, mesti yakin dengan keputusan. Sebagai pemimpin kena yakin dengan keputusan. Walaupun orang kritik, walaupun orang kutuk, hina, tapi kita tetap dengan keputusan kita. Sebab sebelum keputusan dibuat, kita dah buat penilaian, kita dah buat analisis, kita dah buat kesimpulan apa yang berlaku. So, yakin dengan keputusan sebagai pemimpin. Jangan flip-flop, jangan berubah kerana desakan dan sebagainya. Itu bukan seorang pemimpin yang hebat. Saya cukup yakin dan percaya di depan saya ini boleh melaksanakan keyakinan tersebut. Dengan sorakan, dengan terbuka, belum tentu kita yakin. Kena buktikan di depan ini nanti. Boleh? Yang kedua, kena adil dan saksama. Sebagai pemimpin kena adil, walaupun agak susah. Macam saya, UPSI minta macam-macam, universiti lain pun minta macam-macam. Saya kena adil. Tetapi dalam adil tu ada juga sikit-sikit lebih kepada UPSI. Contohnya, kena adil. Kita kena beri semua supaya orang merasai kehadiran kita sebagai seorang pemimpin. Seterusnya, kawal diri. Kena kawal diri. Jadi pemimpin tidak boleh emosional. Kalau anak-anak tengok dalam sidang DUT itu, macam-macam perkataan, macam-macam kata dilontarkan kepada pihak kerajaan ataupun
kami sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri. Kena jawab dengan senyum, walaupun hati memberontak, walaupun rasa nak menerkam, tetapi kena kawal. Jawab dengan senyum walaupun hati pedih. Sebab kita nak jadi pemimpin, bukan maksud kita berpura-pura, tapi untuk menampakkan keyakinan tadi. Kawal diri. Dan yang penting ini, saya tak nak bagi banyak, yang penting keberanian. Keberanian kena ada. Anak-anak berani? Berani menentang segala halangan yang mengganggu untuk menjadi seorang pemimpin? Berani menghadapi segala cabaran? Berani menghadapi segala dugaan? Jawab pun ada yang jawab boleh. Tidak ada kesungguhan, tidak ada ketegasan. Kena ada ilmu itu. Berani dalam menghadapi segala cabaran. Seterusnya, sebagai pemimpin kena ada perancangan. Perancangan kena bersesuaian dengan apa yang kita nak capai. KPI kita. Kalau anak-anak rasa nak jadi seorang pemimpin peringkat kampung, rancanglah peringkat kampung. Kalau nak jadi pemimpin dari peringkat universiti, kena rancang sebagai universiti. Kalau nak jadi pemimpin peringkat negeri, rancanglah ke peringkat negeri. Perancangan itu penting. Sebab dalam perancangan nanti kita akan lihat SWOT analisis itu. Kita ada kekuatan, kita ada kelemahan, kita ada peluang, kita ada ancaman yang perlu kita gabungkan supaya kita boleh jadikan ia sebagai model yang menjadi sesuatu perancangan itu. Jadi pemimpin ini kena banyak menyumbang. Bukan setakat duit. Betul kali, duit itu perkara lain. Menyumbang dalam pelbagai cara. Datang ni pun menyumbang juga. Kalau saya tak datang, kesian Dr. Khalid merayu supaya datang. Menyumbang juga. Menyumbang dari segi buah fikiran, menyumbang dari segi tenaga. Pemimpin kena ada sikap jadi penyumbang. Tak boleh jadi penumpang. Jadi penyumbang. Kemudian ada sikap simpati dan memahami. Pesan saya kepada anak-anak yang akan mungkin jadi seorang ketua kepada sebuah organisasi, kena ada sifat simpati dan memahami. Tanyalah Dr. Nur Khalid selaku TNC. Kadang-kadang staf datang, bos, nak balik awal boleh dah? Anak tak sihat, suami demam, isteri pregnant. Dr. Khalid dengan lajah yang pasti cakap, silakan. Itu ada sikap simpati dan memahami. Kita kena ada, sebab kita kena lihat kejayaan, kejatuhan organisasi itu bergantung pada apa keputusan yang kita buat. Sebab dia akan jadi contoh dan teladan kepada keputusan-keputusan lain. Kena faham. Sebab kita jadi pemimpin ni, kita bukan memimpin robot. Kita memimpin manusia. Manusia yang ada hati dan perasaan. Kalau mereka terguris, kalau mereka terkecil hati, kita susah untuk mendapat kerjasama dan komitmen yang tinggi daripada mereka. Kena ingat itu anak-anak. Kalau satu hari nanti menjadi seorang pengarah, jadi pengetua dan sebagainya, simpati dan memahami itu perlu ada dalam diri. Yang seterusnya, yang ini perlu ada, disenangi ramai. Kalau pemimpin orang tak suka, tak senang, alamatnya hancurlah. Macam saya lagi lah, nak bertanding pilihan raya, kalau orang tak suka, tak senang, memang saya buyuk lah, kalah lah saya. Walaupun baru ni, kali ini penggal yang kedua. Menang tak banyak, 1232. Sebab mesti ada perasaan orang sayang kita, sengani kita, bukan orang benci kita. Okey, saya rasa cukup tips-tips yang saya beri itu. Apa pun saya ucapkan tahniah dan syabas, khususnya pada Kolej Amin Bakri yang saya rasa mengambil langkah yang proaktif
Yang orang lain tak buat, dia buat. Sebagai menyambut cabaran untuk menyediakan pelapis-pelapis pemimpin di kalangan belia dan juga mahasiswa. Mungkin selepas ini ada kolej lain nak buat 40 jam pula, ataupun 52 jam dan sebagainya. Mungkin kita tak tahu. Tetapi kejayaan atau kegagalan program ini bergantung pada anak-anak. Anak-anak kena menyahut cabaran ini dengan sebaik mungkin, bagi pastikan Malaysian Book of Record itu berjaya pada 1 Jun nanti. Pada pukul 12 nanti CJ itu dapat serah kepada Naib Chancellor ataupun TNC sendiri. Saya cukup doakan, dan dia akan menjadi kebanggaan kepada negeri Perak khususnya. Tambah pula kerajaan negeri dengan gerakan mahasiswa negeri Perak bekerjasama untuk menjayakan program yang cukup besar ini. Kepada anak-anak, pesan saya, binalah karakter. Kena ada karakter. Anak-anak boleh lihat pemimpin-pemimpin hebat di negara kita, semua ada karakter. Bukan karakter. Kalau karakter semua ada. Saja saya sebut, saya nak tengok anak-anak packer ke ataupun pekak. Punya packer. Okey. Kemudian gilap potensi diri. Kena gilap. Kena mula dari sekarang. Saya dulu bermula macam anak, jadi exco Satuan Guru Pelatih. Lepas tu diberi pengurusi belia. Lepas tu jadi setiausaha dan sebagainya. Menggilap, kita gilap diri. Kerana potensi itu perlu diasuh, dibina dan dibimbing. Dan kena ingat, setiap daripada kita merupakan pemimpin. Kalau tak boleh pemimpin di peringkat besar, pemimpin dalam rumah kita. Tak kira lah sebagai suami ke, sebagai isteri ke, sebagai siapa pun, itu juga pemimpin. Kemudi di tangan kita. Kita yang akan lancarkan layar itu ke mana. Dan saya mengharapkan 250 ini semuanya nanti pada satu hari nanti akan bertaburan ke seluruh negeri Perak, khususnya negara Malaysia amnya, sebagai pemimpin-pemimpin yang cukup hebat. Sudah pasti Dr. Nur Khalid, Profesor Dr. Nadia, Dr. Said akan rasa bangga. Segala penat lelah, idea keringat yang dicurahkan menampakkan hasil yang cukup baik. Tentu mereka bangga. Ayo anak-anak, jadilah kebanggaan kepada UPSI dan juga organisasi-organisasi. So, terima kasih semua kerana sudi menjemput saya buat ke beberapa kali pun. InsyaAllah kalau ada ruang dan masa, saya akan sampai. Saya dipanggil pada ada 2 lagi program. InsyaAllah saya akan bersama, sebab di sinilah saya mendapat didikan, mendapat asuhan sebagai seorang pendidik. Saya tak boleh lupa yang itu. Tanpa asuhan, bimbingan daripada tenaga pengajar di UPSI, saya takkan boleh berdiri di sini sebagai seorang pendidik. Terima kasih kepada Gerakan Mahasiswa Negeri Perak. Teruslah berkolaborasi dengan semua universiti untuk kita asuh, untuk kita bimbing, untuk kita ketengahkan pemimpin-pemimpin di kalangan belia dan juga mahasiswa. Siapalah kita kalau kita tidak menyediakan barisan pelapis kepimpinan. Hidup ini seperti roda, berpusing, berputar. Ada masa kita berada di atas, ada masa kita di bawah. Masa kita kena seiring sejalan, saya sekata. Terima kasih semua. Terima kasih atas komitmen. Semoga apa yang dicetuskan ini akan menjadi inspirasi, akan menjadi kenangan yang cukup manis. Kepada anak-anak, saya doakan anak-anak mampu mengharungi cabaran 36 jam ini, walaupun tak semua bergilir-gilir, tapi mampu saling menyokong, saling memberi sokongan kepada rakan-rakan. Anak-anak ibarat seberkas lidi, bukan sebatang lidi. Cubit peha kanan, peha kiri terasa, untuk sama-sama merealisasikan Malaysian Book of Record ini tercapai.
So, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Kerajaan Negeri Perak dengan ini merasmikan UPSI Leaders Colloquium 2023 pada malam ini. Sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat atas ucapan sebentar tadi dan diminta Yang Berhormat untuk terus kekal berada di atas pentas bagi penyempurnaan sistem penyampaian cenderam hati. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Prof. Dr. Nur Khalid Salimin untuk naik ke atas pentas bagi menyampaikan cenderam hati kepada Yang Berhormat Tuan Khairuddin Abu Hanifah.